Assalamualaikum. Kiri kanan depan belakang busy KS. Ya Allah. Sangat-sangat lah kan. Hai Fida. Lama tak nampak Fida. Hai Fairuz. Ya Allah, hari ni macam tak tahu nak cakap lah. Pagi tadi ada satu sesi meeting dengan tim. Petang ni baru habis juga. Cepat-cepat solat tadi. Lepas tu ni sekejap lagi nak pergi ambil anak, ya. So sementara nak pergi ambil anak tu bolehlah live sekejap. Waalaikumsalam KS. Parking dulu, sekarang tengah busy. Wah, busy, nanti tengok balik ikut live KS. Okay. So thank you. Nanti share ya. Share banyak-banyak ya. Waalaikumsalam. Okay, Nurul Azlan, Maria. Okay, thank you Zita dan share, thank you. Okay, KS tengah cari ni statistik yang diberhentikan kerja, ya. So kalau kita tengok sini, kehilangan pekerja meningkat 42% pada suku pertama. 22,358 pekerja diberhentikan Januari hingga Julai tahun ini. Tengok. Ini semuanya KS tengah baca statistik yang hilang pekerjaan kan. Moga mereka dapat betul. So KS dah senaraikan. Ni KS dah senaraikan, nampak tak? Senaraikan macam mana nak pilih bisnes. Nak pilih bisnes untuk mereka ni, mereka yang baru diberhentikan kerja, yang bakal diberhentikan kerja. Macam baru-baru ni KS ada pergi kat mana? NSTP. Mereka juga KS diberitahu, KS dimaklumkan lebih 200 orang kot yang diberhentikan kerja. Macam tu, ya. Hai, Waalaikumsalam Akmal. Okay, so pastikan share supaya kawan-kawan kita yang dekat luar sana, yang buntu, yang tengah susah hati, yang tengah mencari-cari peluang, yelah nak buat apa, ya, nak buat apa ni, macam tu. Masa COVID perhotelan ramai diberhentikan kerja. Okay, so macam bulan depan moratorium, dah nak cakap pun berbelit-belit. Pun akan tamat. So kita yang masih lagi ada pekerjaan, yang masih lagi boleh buat bisnes semua ni pun kena hati-hati, ya. Kena hati-hati dalam perbelanjaan sebab kita dah nak kena start balik ni buat bayaran kat bank. Okay. Waalaikumsalam. Hai Zura. Okay, dan KS percaya kepada yang bekerja juga, kepada yang bekerja pun mereka pun masih lagi tidak cukup, ya. Sebab KS pun ramai juga jumpa tim-tim yang masih lagi bekerja tapi mereka orang kata tidak cukup lah gaji mereka tu, macam tu. So ramai sangat, ya. So bukan sahaja kepada mereka yang bakal diberhentikan kerja, tetapi kita yang ada kerja ni pun, so yang ni pun kena hati-hati. Still juga nak kena buat duit, ya, tambahan pendapatan. Alright. Okay, tolong share. Tak ramai ni ke petang ni, masing-masing tengah sibuk, ya. KS ni tak ikut masa. Ikut masa KS. Tak tetap masa, ikut masa KS. Sebab malam ni KS ada slot lagi meeting, ya, dengan leader. So hari ni sahaja ada 3 slot meeting. So settle meeting bersama dengan leader. Performance weekly, ya, weekly performance diorang. So kita nak tengok masa dalam meeting tadi tu, KS tengok balik diorang punya target versus dengan actual. So daripada situ KS akan tengok action plan yang diorang buat pada minggu pertama dan apa yang perlu mereka baiki supaya mereka boleh capai target. Kita tak naklah capai target minggu keempat dah baru nak capai, hegeh-hegeh baru nak capai target. Kita kalau boleh minggu ketiga tu dah settle dah, ya, dah settle dah target tu.
So minggu keempat tu kita boleh ada masa lah untuk kita buat planning untuk next month punya, ya. Kalau ini minggu keempat tu lah tegeh-hegeh kan. Nak capai target, nak cari sale kan, nak cukupkan purchase kan. Macam-macam lah, macam-macam hal. Alright, okay, so sebab tu KS masa memang sangat-sangat pack. Sebab memang KS nak sangat bantu, bukan nak sangat bantu, memang KS bantu sungguh-sungguh, ya. Bukan main-main. Bantu sungguh-sungguh kepada mereka yang jadi tim KS, ya. Jadi tim KS. So KS memang orang kata sangat jelas dengan apa yang sangat jelas matlamat objektif yang apa yang KS buat. Itu. Apa rahsia KS, ya, sentiasa bertenaga walaupun sibuk. Okey, jap. KS minum air sat. Apa ya rahsia? Rasa tak ada rahsia lah. KS rahsianya KS cumanya yang KS perasan adalah KS memang sangat-sangat jelas dan tahu apa objektif dan matlamat yang KS nak capai. Itu je. Biasa hujung bulan diorang gaji KS. Jangan fikir macam tu, Yaya. Memang betul diorang gaji hujung bulan. Tetapi awal bulan kan masih ada gaji lagi. So kita pulun awal bulan tu. Macam tu. Awal bulan tu kita kena pulun, ya. So jangan ujung-ujung tu. Macam. So salah tu mindset tu, Yaya. Salah. Hai Syuhada, thank you share, ya. Alright, okay. So bolehlah KS mulakan, so first of all KS nak ucapkan terima kasih pada you all sebab sudi tengok live KS. Siapa yang belum tahu lagi, ini adalah live yang keempat KS dalam siri KS Challenge ataupun KS Live, ya. Di mana KS memang bagi cabaran pada diri sendiri untuk live setiap hari tanpa gagal. Sebab tu KS cari juga masa, ya, selit-selitkan juga kat mana yang boleh, yang mana KS yang mana yang boleh KS selit lah, ya. Okey. Kenapa KS nak buat live hari-hari tanpa gagal tu? KS ada cerita dalam live pertama, ya, live pertama. Ini berkenaan dengan macam mana KS nak tingkatkan keyakinan diri KS yang pernah drop gila-gila, pernah jatuh, hilang semangat semua tu, untuk berjumpa dengan orang, untuk berinteraksi dengan orang, berkomunikasi dengan orang. So ini adalah salah satu cara KS untuk naikkan balik semangat, naikkan confident level tu. Macam tu. Hai Tuan Faisal. Ya Allah Tuan Faisal, tas banyak tak buat ni. Ampunkan cikgu. Ampun. KS nampak dah kurus sikit. Ya Allah. Mungkin sibuk, tak rehat kurang lah. Macam tu. Kan? Okay, biarlah kurus sikit. Sebab nak jaga kesihatan juga kan? Tengok live KS saya jadi makin semangat. Alhamdulillah. Itu yang KS nak sebenarnya, supaya aura positif ataupun kita panggil semangat yang ada pada KS ni, KS bagi kepada you all semua. Macam tu. Okay, so berbalik kepada topik kita petang ni, ya. Petang ni KS nak, sebab ada yang bertanya pada KS, ada yang ramai yang kena diberhentikan kerja ataupun yang bakal diberhentikan kerja. So apa tips untuk dia nak buat bisnes tapi tak tahu apa bisnes yang macam mana yang perlu dipilih. Macam tu, ya, yang perlu dipilih. Kalau ikutkan memang KS suruh dia buat house lah. Kan? Dia buat house lah. Tapi KS rasa tak fair pada dia, ya. Sebab kita terus nak bagi suggestion bisnes kita kan. Macam tu. Mungkin sebab lain orang ni lain dia punya minat, ya. Lain orang ni lain dia punya pandangan kan. So kita kena hormat. Betul? Okay. So
ini adalah KS ada list kan beberapa orang kata tips lah macam mana nak ya Allah masa ni lah pula sekejap. KS decline. Okay, masa ni lah dia nak live. Dia nak call. Okay. So antaranya ya antaranya adalah kalau misal kata nak buat kejap okey antaranya okey antara tips yang KS boleh bagi, ya Allah ini memang sungguh-sungguh ni dah 3 kali dah call kejap. So antara tips ataupun macam mana nak pilih bisnes ya, nak pilih bisnes, apa yang boleh KS sarankan atau KS nasihatkan. Yang pertama, kalau nak orang kata nak cari income ya, buatlah bisnes. Buatlah bisnes. Ya, KS akui buat bisnes ni memang dia perlu ada skill ataupun skill tu boleh diasah, cuma dia perlu ada ilmu dan dia tidaklah semudah yang orang kata kita tengok orang lain boleh dapat duit banyak-banyak semua tu kan. Dia ada proses dia. So you all kena yakin buat bisnes ni ada proses dia ya. So tapi kalau nak buat bisnes tu ya, kena pilih bisnes yang kalau boleh lah ya, kalau ada pilihan buatlah bisnes yang you all suka ataupun kita panggil apa, yang bisnes yang kita rasa yang kita minat. Sebab apa guys cakap macam tu? Sebab kalau kita buat sesuatu benda ataupun jual satu produk yang kita tak minat, dia lama-lama kita akan lemah semangat, kita akan down, lepas tu kita akan mudah penat ya, sebab kita tak ada passion kat situ. Kita tak ada passion. So sebab tu KS cakap kalau nak cari bisnes tu, kalau boleh cari dulu bisnes yang kita minat ya. Yang kita minat supaya kita ralik kita buat bersungguh-sungguh sebab kita minat ya. Dan kalau boleh, kalau you all ada hobi ya, jadikan hobi tu adalah sebagai hobi tu boleh buat duit. Contoh katalah you all minat dengan kamera DSLR tu kan. So mungkin boleh ambil upah, ambil job apa panggil tu, ambil gambar kan, ambil gambar produk orang bisnes, apa-apalah ya yang kata boleh jadikan duit. Ataupun kalau you all suka makeup ya, suka nak tengok orang cantik, suka nak tengok apa panggil tu, yalah sukalah berseni lah orang kata kan. So kalau berseni tu you all pergilah belajar belajar makeup dan jadi mua ke kan, pergi makeup pengantin ke, makeup orang nak pergi dinner ke, macam tu. So buat benda yang you all suka sebab dia akan jadi ralik pada kita dan kita akan benda tu sebab dia passion kita. Okey, itu yang pertama ya, pilih bisnes yang anda suka. Alright. Okay, yang kedua nak pilih bisnes ni, korang kena tengok bajet dulu ya. Kena tengok bajet yang kita ada ya. Sebenarnya nak buat bisnes ni dia tak semestinya kita kena buat produk sendiri. Tidak semestinya ya. Produk sendiri tu kira macam last choice lah, ataupun kalau boleh elakkan dulu. Kalau boleh elakkan dulu untuk sebab macam ni, you all sebelum ni you all kerja dan you all tak ada pengalaman pun buat bisnes. So bila you all buat bisnes ya, tanpa pengalaman, tanpa ilmu ya, you all akan mudah untuk gagal dalam bisnes tersebut ya. KS bukannya nak lemahkan semangat you all. KS bercakap ni daripada pengalaman KS sendiri dan daripada KS tengok sendiri tim-tim lah yang orang kata nak buat sesuatu benda tu terus nak buat besar-besar, terus nak buat sempurna kan. So tak perlu pun ya. Dan bajet tu you all boleh gunakan, contohnya bisnes yang menawarkan bisnes tanpa modal macam dropship ke kan. Dropship pun kadang-kadang dia ada modal juga, tapi sangat-sangat minima ya, sangat-sangat minima. Mungkin you all boleh ambil sebagai dropship atau agent ya,
sebagai dropship atau agent untuk cuba-cuba dulu, untuk feel dulu, untuk tengok apa gitu, untuk tengok circle, ya, circle yang bakal kita masuk tu. Maksudnya kita masuk dalam circle tu, kita nak tengok dulu serasi tak serasi dengan kita, macam tu, ya. Sebab tu orang kalau yang setakat dropship ataupun agent yang modal yang rendah ni, dia memang orang kata masuk bisnes tu, buat bisnes tu dia nak tengok dulu. Dia serius tak serius lah, macam tu. Tapi tak apa, you all tidaklah, kalau macam kata you all tak suka bisnes tu, tak adalah you all orang kata terbakar modal tu banyak sangat, kan. So pilih dulu jadi dropship ke ataupun jadi agent, ya, macam tu. Kan, kemudian apa lagi? Produk yang nak pilih bisnes juga, you all perlukan produk, you all kena tengok produk yang mudah dijual, ya. Okey, macam mana kita nak tahu produk tu mudah dijual? Okey, you all pergilah kaji-kaji sikit ataupun pergi survey, pergi tengok ejen-ejen yang menjual produk tu, kan. Banyak tak yang jual produk, ya, yang jual produk yang kita nak masuk bisnes ni, ya. Lepas tu tengok cara marketing diorang, cara diorang promote, kan. Lepas tu tengok orang kata jenis produk tu, ya. Contoh, you all kena carilah produk-produk ataupun bisnes yang evergreen, ya, yang evergreen, yang orang kata ada demand, sentiasa ada demand. Okey, contoh yang KS boleh bagi tahu, bisnes pakaian. Bisnes pakaian kan sentiasa ada demand. Contoh jual tudung, orang ada tudung dah banyak dah, satu wardrobe tu memang penuh dengan tudung, tapi nafsu nak beli tudung tu perempuan kan, nafsu nak beli tudung tu sentiasa je ada, ya. So evergreen, sentiasa ada walaupun dah banyak. Ataupun contoh lagi bisnes makanan, ya, pun evergreen, dia tak hilang, tak lapuk, ya, tak lapuk di makan zaman. Dan contoh bisnes makeup, macam house kan, orang kata yang makeup, skincare, walaupun orang bajet ciput, tapi still nak kena cuci muka, still nak kena pakai bedak kan untuk keluar kan. So still cari benda-benda yang evergreen, ya, evergreen. So tak adalah you all rasa macam susahnya nak promote. Orang promote tak ada orang nak beli, kan. Macam terus terang KS bagi tahu, kalau menjual produk kosmetik memang sangat senang sangat nak promote, ya. Sangat, sebab dia dah terus ada efek, ada kesan yang secepat. Contoh kalau misal kata jual lip matte kan. Jual lip matte, kita calik-calik je, orang tengok macam suka color tu, terus je beli, terus grab, kan. Jadi maksudnya tak susah pun nak jual lip matte tu, ya. Macam itulah masuk KS, ya. Alright, okey. Kemudian seterusnya cari you all kena tengok juga apakah kemahiran yang you all ada. Macam tu. Kalau misalnya kata kemahiran ni, contoh you all boleh menulis, boleh memasak, mungkin you all boleh buat bisnes daripada kemahiran yang you all ada tu. Tapi still kena ada ilmu bisnes, kan. So dapat tak apa yang KS cuba nak sampaikan petang ni? Dan share. Syamila, saya pun cabar diri buat live tanpa gagal setiap jam 6 petang. Wow, Syamila, go. Okay, suka tengok live KS, bersemangat dan sangat bermotivasi. Thank you, Akmal. Okay, dan share, dah nampak runcing dah. Pipi kurang tertembam. Oh, ya ke? Alright, okay. Hai yang baru masuk, cari yang minat. Okay, tengok bajet. Yes, ya, Cik Yam. Tengok bajet. Cari cari bisnes yang you all minat. Sebab nanti tak adalah cepat penat. You all ada masalah sikit ke, penat, apa semua kan. So, penat tu, bila kita passion buat sesuatu benda tu, kita lupa penat, ya. Macam tu.
Alhamdulillah join house sebagai dropship memula masa PKP. Oh, ya ke? Zita join masa PKP, daftar dropship percuma. Ya. Nak cerita fasa daftar dropship percuma ni, ya. House ni iklan sikit sebab takut nanti korang kata KS tak bagi tahu pula kan. Tapi KS nak bagi tahu bahawa untuk sertai house, ya, untuk join house. Nampak tak saya KS? Nampak Senoritai ta. Ya Allah, macam mana KS nak sebut nama tu? Panjang now. Okey, kita ada tawarkan dua package, iaitu package yang pertama, kalau siapa-siapa nak jadi dropship, sekarang ni tengah berlangsung dropship tanpa modal, ya. Dropship tanpa modal. Jadi siapa-siapa yang nak tengok dulu, nak masuk dulu dalam circle house ni macam mana, betul ke KS cakap best circle house ni, tengok dulu dan join dropship tanpa modal, ya. Okey. Kemudian yang kedua, package agent. Package agent ni untuk sebelum ni biasanya kalau tak ada promo, agent modal dia 350 tu dapat barang tau, bukannya bayar macam tu je. Tetapi 350, tapi untuk bulan ini, bulan September, sempena September ni, kita ada promo agent RM99 sahaja. RM99 sahaja. Jadi sangat-sangat orang kata berbaloi, dan RM99 tu you all akan dapat 4 batang lip matte, ya. 4 batang lip matte tu tak kisahlah you all nak nak pakai sendiri ke, nak terus jual ke, nak jadikan tester ke, terpulang. So 4 batang lip matte tu you all dah boleh mula buat bisnes, ya. Itu promo yang kita ada sekarang dekat house, ya. Macam mana Nur Hafidah, macam mana nak jadi seller yang bijak KS? Oh, okey, nak jadi seller yang bijak, yang pertama sekali, syarat yang pertama adalah kena ada ilmu. Itu syarat yang paling utamalah, paling penting. Nak jadi seller yang bijak kena ada ilmu, ya. Supaya siapa yang nampak kita bijak? Customer akan nampak kita bijak, prospek kita akan nampak kita bijak, ya. Bijak macam mana? Bijak yang bila customer tanya sesuatu produk ataupun tanya nasihat kan, macam mana, kalau macam contoh kulit muka saya ni gatal-gatal ataupun kering, so saya nak kena pakai apa. So kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak advise kita punya customer ataupun prospek, betul? Sebab tu KS cakap kita perlu orang kata kita perlu ada ilmu lah. Barulah senang kita nak nasihatkan customer, kita boleh counter kalau misal kata customer prospek kita menolak kan, macam tu. Dilia, dropship tanpa modal area Miri. Yes, orang Miri, orang Sarawak nak join dropship boleh contact boleh PM Dilia ni, ya. Syuhada, bila KS umum je dropship tanpa modal semalam, terus cari. Alhamdulillah nak share happy dapat 3 dropship bawah saya hari ni. Wow, tahniah Syuhada, cepatnya. Okay, so 3 dropship hari ni. So Syuhada plan siap-siap. Seminggu nak dapat berapa orang. Mula-mula plan dulu sebulan, target sebulan nak dapat berapa dropship. Kemudian pecahkan, bahagikan kepada minggu. Macam sekarang kita dah tinggal 3 minggu tau. Dah tinggal 3 minggu, so pecahkan kepada 3 minggu. So baru tahu 1 minggu kita kena cari berapa orang dropship untuk kita capai target. Macam tu, ya. Alhamdulillah. Okey, Zita pun ada promote tu. So siapa-siapa yang nak jadi dropship boleh contact mereka, team house yang ada bersama dengan KS hari ni, ya. Okey,
KS harap tips ataupun ialah tips macam mana nak pilih bisnes, panggil tu untuk wife ke, untuk sesiapalah, kawan kita ke yang diberhentikan kerja, yang bakal diberhentikan kerja, dapatlah sesuatu kan, kalau misalnya kata nak minta KS advice pun, just PM KS. Kalau KS sempat, KS buka lah PM tu ya, sebab PM KS dekat Messenger tu, ya Allah, berderet-deret, satu persatu KS akan buka, cuma cepat atau lambat je ya. Okey, dan kalau misalnya nak tanya fasal business house, you all boleh tanya team house yang ada bersama dengan KS petang ni ya. So you all boleh kita terus tanya, terus PM mereka ya, insyaallah mereka akan bantu macam mana nak join join house ya. Okey. Okey, KS saya buat. Yes, Syuhada terus buat. Okey, ada soalan tak? Sebab KS dah 5:30 ni. KS nak pergi ambil anak. Aduh, hai. Selit-selit macam ni kan. Laju-laju cepat-cepat macam ni. Terpaksa lah. Bahagikan masa. Jadual KS ni, hidup KS ni berjadual. So, memang kena follow jadual tu supaya kita boleh konsisten dan boleh buat banyak benda dalam satu hari. Okay, tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, KS doakan kepada yang sedang ditimpa musibah, ialah maksudnya yang bakal diberhentikan kerja, yang bakal kehilangan pekerjaan. So KS doakan dia permudahkan, dan orang kata mohonlah pada Allah supaya Allah berikan kita jalan, lorongkan kita kepada yang lebih baik ya. Jangan fikir bila kita diberhentikan kerja ataupun hilang pekerjaan tu adalah satu benda yang tidak baik dalam hidup kita, ataupun yang orang kata malang yang malang ya. Tapi kena twist balik bahawa apa yang berlaku tu semuanya dengan izin Allah ya. Semua dengan izin Allah. Jadi yang pertama kena bersyukur dulu ya. Kena bersyukur, kena redha, lapangkan hati ya, lapangkan dada, lapangkan hati, terima ketentuan Allah. Sebab sebenarnya Allah nak bagi lebih baik lagi ni. Allah nak bagi lebih lagi ni pada kita ya. Cuma orang kata cuma kita perlu bersabar dan lalui apa yang telah Allah aturkan dalam hidup kita ya. So percaya dan yakin bahawa Allah akan bantu kita. Okey, so itu sahajalah kot daripada KS ya. KS, sekejap, Syuhada tanya, macam mana kalau dia nak join tapi macam ragu-ragu, macam mana nak yakinkan lagi? Tak adalah nampak macam memaksa. Okey, Syuhada, kalau misalnya sebenarnya bila kita nak buat closing, tak kiralah kita nak buat closing apa pun, closing nak jual produk ke, nak closing agent ke kan, sebenarnya kita kena bagi cukup info ya. Tetapi nak bagi info dalam satu masa, contoh dalam satu hari ataupun dalam beberapa masa tu, dalam satu hari tu tak cukup ya. Kita kena sentiasa tunjukkan ataupun cerita info-info yang berkenaan dengan produk, berkenaan dengan syarikat, berkenaan dengan diri kita sebagai leader, berkenaan dengan tim. So banyak benda yang Syuhada boleh cerita. Tapi bukan dalam satu masa. Jangan fikir ya, mindset untuk buat closing tu, jangan fikir bila dia contact kita hari ni juga dia akan masuk. Jangan fikir macam tu. Nanti kita akan kecewa ya. Kita akan kecewa macam tu. So takes time ya, takes time, dan kena sentiasa tunjukkan yang produk yang kita jual ni mudah untuk dijual ya. Sebab dia join kita tu sebab dia fikir dia tak fikir benda lain. Dia fikir macam mana kita boleh bantu dia untuk
buat sale untuk jana pendapatan. Itu sahaja dulu untuk permulaan ni. So kalau misalnya kata lebih-lebih tu macam fasal syarikat ke, fasal visi misi syarikat ke, fasal tu kemudian itu aksesori, ya, aksesori. Yang paling penting sekarang ni macam mana kita kena tunjuk macam mana kita boleh bantu dia buat duit. Faham? Nampak jelas okey. Saya baru je join Ahad lepas. Wow, okey, Naini baru join. Tak rugi join Family House Kosmetik. Wow, okey. Leader caring sangat, share ilmu dan info yang bermanfaat. Okey, thank you Naini sebab percayakan House Kosmetik, ya. InsyaAllah kita memang akan buat yang terbaik lah. Kita akan buat yang terbaik, ya, insyaAllah. Sebab ada seorang PM tapi terus diam. So janganlah kecewa, relax. Syuhada baru seorang. Relax. Ya, cool. Alright, ada 4 bulan baru closing. Sebelum ni tengok je. Ya, betul Zuraidah. Kan. KS pernah ada setahun. Setahun tu dia nak tengok dulu kita berjaya tau. Dia nak tengok dulu kita berjaya barulah dapat closing. Rupa-rupanya kita check lah. Tahun lepas dia contact kita. Macam tu. So relax, sabar, ya. Bertenang, yang paling penting minta dengan Allah, ya. Sebab abang kata Allah lah yang melembutkan hati prospek-prospek untuk bersama dengan kita, ya. So minta dengan Allah, ya. Itu senjata yang sangat-sangat orang kata apa? Sangat-sangat padulah, ya. Yang memang dah ada dalam Islam. Ya, so minta dengan Allah. Okey, so KS dah lambat ni, ya, dah lambat nak pergi ambil anak. So itu sahajalah daripada KS, dan KS minta maaf sebab selalu buat live tergesa-gesa. KS memang sangat-sangat orang kata sibuk sebenarnya, tapi KS cuba juga sebab KS dah janji pada diri sendiri kan. Jadi KS cuba juga untuk orang kata bagi manfaat, bagi ilmu kan, macam tu, ya. Okay, itu sahaja daripada KS. Thank you for watching. Thank you join me today. Dan insyaAllah hari esok, jumpa esok, ya. Jumpa KS esok di live. Di live nanti waktu dan masa KS akan maklumkan esok. Alright, okay. So itu sahaja. Bye. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.